قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Bersambung bacaan Kitabul Iman daripada Sahihul Bukhari. Hari ini bab yang ke-33, bab ziyadatil iman, babu ziyadatil imani wa nuqsanih. Muka surat apa? Tak ada muka surat. Hadis nombor 108. 44. Baik. Fadhal. Kan? Ain tak ada baca. Baik, maaf istilah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bis-sanadil muttasil ilaihi. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dengan sanad yang bersambung kepada beliau, babu ziyadatil imani wa nuqsanih. Cara kita baca bab seperti yang kita sebut dalam kuliah-kuliah lepas, kita boleh baca dengan babun ziyadatul imani wa nuqsanih, ataupun babu tanpa tanwin ziyadatil iman wa nuqsanih. Bab ni apa? Bab bertambahnya iman dan berkurangnya. Ziyadah, tambah dan berkurang. Seperti yang kita sebut dalam kuliah-kuliah kita banyak kali sebelum ni, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dia mengumpulkan Kitabul Iman dan hadis berkenaan dalil-dalil untuk mentakrirkan, untuk menetapkan, untuk mengisbatkan apa dia? Mengisbatkan prinsip ahli sunnah dalam masalah iman. Dan kita sebut banyak kali dah dalam kuliah kita, ahli sunnah kata iman itu ialah qaul wal amal. Qaulun wa amalun, qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal jawarih. Atau nak mudahkan dengan uslubnya mutaakhirin, iaitu al-iqrar bil jinan, dengan hati, iqrar dengan jinan, ataupun wat-tasdiq bil jinan, wal iqraru bil lisan, wal amalu bil arkan, yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Yang disebut oleh Al-Allamah As-Sa'di, iaitu iman itu ialah ikrar dengan hati atau membenarkan dengan hati, tasdiq bil qalb, wal ikrar bil lisan, dan mengikrarkannya dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan mengamal dengan arkan. Arkan sini bukan maksudnya rukun-rukun, arkan sini ialah anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan ketaatan kepada ar-rahman, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan dia berkurang dengan ketaatan kepada syaitan. Dan ini prinsip ahli sunnah, ijma' salaf. Siapa keluar daripada ini, ahli bid'ah. Siapa berpegang kepada prinsip yang selain daripada 5 ni, ahli bid'ah. Suatu kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, aku berjumpa dengan 1000 orang guru, dan aku tak akan riwayatkan hadis daripada orang yang melainkan dia menyebut bahawa iman itu qaul wal amal. Imam Syafi'i juga menukilkan ijma' benda yang sama juga. Ya, la yastaqimul qalb hatta yastaqimul lisan, wa la yastaqimul lisan hatta yastaqimul arkan abdan, wa la yastaqimul abdan hatta 'ala al-Qur'an wa sunnah. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, atau kama qala, tidak akan lurusnya iman seseorang itu melainkan apa yang hati seseorang itu, melainkan dia memuatkannya dengan ucapan, dan tidak akan lurusnya ucapan seorang itu sehinggalah dia membuktikannya dengan perbuatan, dan tidak akan lurusnya
hati, lisan dan ucap dan perbuatan dia, melainkan dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi ucapan sendiri ijma' salaf, ijma' salaf. Dan tuan boleh buka kitab Al-Lalikai, itu bab yang khusus, bab bertambahnya iman dan berkurangnya. Ini ahli sunnah punya pegangan. Betul, kita ahli sunnah sentiasa berpegang bahawa iman kita boleh bertambah dan boleh berkurang. Terlalai je pada Allah Ta'ala, kurang. Langgar je perintah Allah, kurang. Tak nak sembahyang berjemaah, kurang. Tinggalkan mengabaikan takbiratul ihram, berkurang. Seperti kata Al-A'mash Sulaiman bin Mihran, dia kata Waqi', seorang itu tidak dianggap memberi perhatian kepada salat sehinggalah dia mempersiapkan dirinya untuk salat sebelum masuk waktu salat. Ini kata Waqi' Al-Jarrah. Jadi kita sentiasa lihat diri kita ni dalam keadaan lemahnya iman. Kadang dah azan baru nak bergerak, kadang-kadang nak tunggu qamat dulu baru nak pergi masuk saf. Tak ada pun nak tergesa-gesa untuk kita nak berebut-rebut saf yang pertama. Kita tak rasa apa-apa pun bila terlepas saf yang pertama atau terlepas takbir yang pertama. Kita kata janji jemaah, kita kata. Kan ini penipuan syaitan. Syaitan, dia kalau dia nak tipu kita ada banyak cara. Seperti dalam kitab Dr. Ashqar, Alamul Syayatin, Alamul Jin wa Syaitan, dia sebut syaitan dia ada peringkat dia punya cara dia nak hasud. Pertama sekali, dia buat syirik. Tak boleh buat syirik, dia buat bid'ah. Tak boleh buat bid'ah, dia buat maksiat, dosa besar. Tak boleh buat dosa besar, dia akan abaikan, dia akan suruh kita buat dosa-dosa kecil, berterusan buat dosa kecil. Tak boleh dia hasud kita buat dosa kecil, dia akan hasud kita melakukan perkara-perkara harus secara lara. Maksudnya buat perkara harus, tapi berlebihlah perkara harus pula. Kan? Minum teh tarik harus, bersembang kawan harus, tapi sampai 3 jam bersembang kawan tak jadi. Untuk berehat harus, tidur harus untuk rehat, tapi tidur sampai 5 jam, tidur siang ni, bukan tidur malam. Tidur siang sampai 3-4 jam, dia dah ditipu oleh syaitan tu. Kemudian apa pula lepas tu, bawah tu dia akan, kau tak boleh melebihkan di dalam perkara yang harus, dia akan suruh kita ni membuat perkara yang kurang afdal. Maksudnya kita ambil yang al-mafdhul, buat benda yang kurang afdal. Apa contohnya? Contohnya katakanlah patutnya dia pergi belajar akidah dulu, dia pergi mengaji, belajar tarannum dulu contohnya. Baguslah belajar tarannum, bukan tak bagus belajar tarannum. Bagus tak bagus? Yelah, ada setengah ulama kata bid'ah, setengah ulama kata tak bid'ah. Yelah, akhirnya tak kisahlah. Siapa yang pegang bid'ah, bid'ah lah dia. Tapi mana nampak tak, dia menyibukkan diri dengan perkara yang al-mafdhul daripada waktu. Patutnya mengaji akidah salah dulu, sibuk dalam mengaji pasal iktibari, tak iktibari. Contohnya, saya bagi contoh. Kan? Kitab Wasatiyah tak khatam lagi, Al-Qawaidul Muthla tak khatam lagi. Kemudian nak cerita pasal amrul iktibari, tak iktibari. Biarlah ustaz tu berdebat iktibari, tak iktibari. Dia pula tergigih nak mengajar iktibari tak. Ngaji akidah salah dulu. Kuasai akidah salah dulu. Dah hafal dah 21 kaedah Asma'ul Husna, asma' dan sifat. Dah hafal belum? Kalau belum, jangan cerita pasal amrul iktibari, tak iktibari. Hafal dulu kaedah, 7 kaedah asma', 7 kaedah sifat dan 7 kaedah dalam berdalil dengan asma' dan sifat. Banyak syubhat-syubhat yang dilemparkan dalam media sosial, dalam masalah apa? Dalam masalah asma' sifat ni. Semua jawapan ni Syekh Ibn Uthaymin dah jawab dah. Syubhat-syubhat berkenaan dengan hadis dan seumpama. Ada sebahagiannya pula, sebahagian ustaz sunnah pun terpengaruh, pun sebarkan syubhat yang sama. Kata Imam Ahmad buat takwil. Bila kita tengok jawapan ada dalam kitab Al-Qawaidul Muthla. Al-Qawaidul Muthla ni antara kitab yang paling, antara kitab basic dalam belajar kaedah asma' wa sifat. Tapi kita sibuk amrul iktibari, ta'ib iktibari, ta'alluq, siap buat, siap mengkaji, tiba-tiba jadi pakar ta'alluq pula. Minta maaf saya sebut lah. Kita ditipu oleh syaitan. Kita ditipu oleh syaitan. Betul, syaitan dia akan sebut dengan al-mafdhul, dengan perkara yang paling lebih afdal.
Macam tu juga, tak boleh lagi syaitan nak tipu perkara mafdhul wal afdal. Dia akan hasut pula. Apa dia? Supaya kita mengabaikan benda-benda yang sepatutnya lebih memberi manfaat dia di akhirat pula. Macam tadi, dia boleh sembahyang berjemaah lah, tapi dia abaikan untuk berebut saf yang pertama. Dia anggap qabliyah ini tak berawatib, kita rawatib je, kan? Ini ditipu oleh syaitan. Duha tak buat, ila akhirih. Jadi Allah musta'an. Jadi kita kena sedar, ahli sunnah beriman bahawa iman tu boleh Al-Quran. Dan iman tu tajalli. Dia syaitan ni pandai, dia takkan hasut kita terus zina terus. Mula-mula abaikan yang afdal dulu, abaikan saf pertama. Lepas tu lama-lama abaikan pula takbir pertama. Lama-lama abaikan jemaah. Lama-lama mula-mula boleh sambut berhenti makan-makan je. Lepas tu makan bolehlah baca doa sikit. Baca doa sikit. Ada kek kalau tak ada lilin boleh. Lepas tu cadali akhirnya syaitan. Kalau Allah Ta'ala la tattabi'u khutuwati syaitan. Dan syaitan ni ialah makhluk yang sangat berpengalaman berkenaan dengan manusia ni. Masa Nabi Adam, Allah Ta'ala cipta Nabi Adam tu masih lagi tembikar baru, kosong. Syaitan ketuk, kosong menjadi. Dia kata la yatamalak. Dia kata Adam ni la yatamalak, takkan mampu untuk kawal diri dia sendiri. Jadi syaitan kata aku senang nak kontrol dia nanti, iblis. Jadi ahli sunnah sentiasa dalam keadaan berjaga. Sebab itulah kita ahli bid'ah, bila tak ada masalah ni, iman berkurang dan bertambah ni, yang terbagi dia tak ada masalah, pergilah masuk tempat mana maksiat. Kenapa takut? Lemah sangat ke iman kamu sampai tak boleh nak wish hari raya orang kafir ni? Lemah sangat ke iman kamu sampai nak halang orang daripada buka hijab? Nampak tak ni orang sunnah ni, nafsu dia kuat sangat tu, dia tak boleh tengok orang tak pakai hijab tu. Tahu kita orang steady je. Padahal sentiasa berfikir untuk melakukan maksiat. Jangan bohonglah kalau lelaki tu tiba-tiba baik dengan perempuan. Kononnya ini apa, kawan apa dipanggil? Istilahnya tu saya lupa nama dia lah. Hanya kita kawan-kawan je ustaz, nak meluahkan perasaan. Lepas tu berzina dalam kita. Allah musta'an. Allah musta'an. Jadi jangan kita pandang enteng masalah ni. Lepas tu salaf dahulu turun sikit iman dah menyesal. Ali bin Abi Talib terlepas zikir pagi, dia kata, adakah ini hukuman Allah Ta'ala kepadaku? Kerana Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Buka ayat. Wa kadzalika, buka semua Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin nuran ja'alnahu. Apa dia ayat tu? Auhayna ilaika ruhan min amrina. Buka surah Asy-Syura ayat 52, ayat akhir lah, nak habis. Surah Syura ayat 52. Bukan ayat ni. Sorry. Ayat bukan ni. Sorry. Surah Al-An'am. Surah Al-An'am muka surat 144. Surah Al-An'am ayat 125. Surah Al-An'am surah nombor 8 kan? Surah nombor 6, sorry. Surah nombor 6 ayat 125. Muka surat 144. Jumpa tak? Cuba tak ikhwas sekalian. Jumpa tak? Okey, dah jumpa, kita berbaca. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala kata, "Faman yuridillahu an yahdiyahu
yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah Ta'ala nakkan bagi hidayah padanya, yashrah sadrahu lil Islam, Allah Ta'ala lapangkan dada dia untuk Islam. Lapangkan dada untuk Islam ni terbagi kepada dua. Satu, melapangkan dadanya secara umum. Satu, melapangkan dadanya secara khusus. Lapang dada secara umum maksudnya dia dah masuk Islam, alhamdulillah, kita semua Islam. Tapi dia ada satu lagi, melapangkan dada secara khusus. Maksudnya apa? Melapangkan dada untuk setiap cabang Islam, setiap cabang iman. Iman ada berapa cabang? Iman ada 60 lebih cabang atau 70 lebih cabang. Ada riwayat Muslim kata 70 lebih, Sahih Bukhari kata 60 lebih. Maksudnya kita ada setiap cabang tu mewakili satu amal. Zikir satu cabang, solat awal satu cabang, apa lagi? Jaga mata satu cabang, jaga lisan satu cabang. Baik. Jadi antara yashrah sadrahu lil Islam, iaitu Allah Ta'ala melapangkan dadanya untuk setiap cabang tersebut. Jadi dia ada umum, dia ada khusus. Itu salah dahulu. Kenapa dia cela diri dia? Jangan dia dah Islam dah sunnah dah. Sebab dia cela dirinya pada setiap cabang-cabang. Macam Uthman bin Affan, bila dia baca ayat dalam surah Maryam tu, surah Maryam, dia kata kharru sujjadan wa buqiyya, kharru sujjadan wa buqiyya, iaitu orang beriman itu bila dia baca Quran sampai ayat sajadah, kharru sujjadan, mereka akan sujud, wa buqiyyan, dan keadaan sangat menangis. Kata Uthman bin Affan, hadha sujud fa aina al-buka, dia kata, ini sujud, mana tangisanku? Dia cela diri dia sebab tak dapat hidayah untuk menangis. Kita tawaf Kaabah pun boleh ketawa lagi sebagai orang umrah, boleh kutuk lagi. Apalah jemaah India, jemaah Afrika, jemaah ketiak dia busuknya, jemaah dia ni, tengah bawah tu, di hadapan tempat yang paling bertakwa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala hilangkan khusyuk dari dada dia. Jangan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika Muhammad bin Sirin nak masuk Minang, anak Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar Al-Khattab. Muhammad bin Sirin tabi'in, tabaqah ketiga, tabi'in yang kira hebat lah, tabaqah ketiga ni. Dia nak masuk Minang, siapa? Anak Abdullah bin Umar. Masa tawaf dia nak masuk Minang, Abdullah bin Umar tawaf, dia cakap tawaf sampai habis. Sekali bila habis, dia cakap, Muhammad bin Sirin. Baru dia perasan Muhammad bin Sirin dah habis 7 pusingan. Apa yang kau nak sebenarnya? Tadi aku dah cakap dengan kau aku nak nikah, aku tak perasan. Aku tak perasan langsung. Kita semua benda kita perasan kalau kita tawaf, tak? Kaabah ni macam mana, kain dia, apa semua, batu dia, apa semua. Jemaah India, jemaah Afrika, jemaah Iran, comel juga jemaah Iran ni kan, Allah Ta'ala yaslub, Allah Ta'ala tarik daripada hatinya khusyuk. Betul Nabi kata, fa in awwalu ma yuqbalu minal musallin al-khusyuk. Itu hadis dan Jami' Saghir, benda yang awal-awal sekali Allah Ta'ala tarik daripada hati seorang mukmin itu ialah khusyuk. Bila Syekh Abdul Razak sampai dia tengok laut dia tak khusyuk, dia tengok langit dia tak khusyuk. Boleh ke tengok langit jadi khusyuk? Maksudnya tengok langit tak terasa tunduk kepada Allah Ta'ala, tengok laut yang luas tak rasa apa-apa, ila akhirih. Jadi ahli sunnah ayat ni kata apa? Yashrah sadrahu lil Islam. Jadi bila kita ada cabang dia, bertambah tak? Bertambah. Bila iman tu ada cabang, bertambahlah iman. Jadi solat jemaah satu cabang dapat hidayah, bertambah iman. Jemaah saf pertama satu, kemudian dia solat ba'diyah satu lagi, kemudian dia doa ila akhirih. Yashrah sadrahu lil Islam. Tengok lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Wa man yurid an yudhillahu, siapa yang Allah Ta'ala nak sesatkan dia, apa Allah Ta'ala jadikan dia? Yaj'al sadrahu dayiqan harajan, Allah Ta'ala jadikan dada dia sempit lagi berat. Dayiq sempit, haraj berat. Ka'annama, macam dia sedang naik ke langit. Ini semua ayat mukjizat saintifik.
Zaman Nabi tak ada lagi terkeluarkan hasil kajian bahawa makin tinggi makin kurang oksigen. Tapi Allah Ta'ala beritahu dah kat sini, ka'annama yas'adu fis sama'. Saya nak yang ujung tu. Allah Ta'ala kata apa? Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah Ta'ala jadikan ar-rijs. Apa terjemahan tuan-tuan? Itu akan menjadikan apa dia? Azab, hukuman. Kataan rijs ini dalam hadis najis. Rijs juga maksudnya najis. Allah dalam Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Arak wal ansab wal hala wal azlam, iaitu tilik nasib. Rijsun, najis, rijsun. Begitu juga tai binatang, rijsun. Dalam hadis Anas, kan, satu hari Nabi SAW arada Nabi SAW al-ghaita, Nabi pergi tandas. Fa'amarani an atiya bi thalathati ahjarin. Maka Nabi SAW mintakan aku supaya bawa 3 biji batu. Fawajadtu hajaraini, aku jumpa 2 biji sahaja. Fama wajadtul akhar, aku tak jumpa satu lagi biji. Fawajadtul ar-rawthah wa ataitu bir-rawthah, maka aku bawa sebiji tai keras. Tai kat pada pasir, tai unta agaknya yang dah keras. Aku letak dekat sebelah Nabi masa Nabi buang air besar. Maka Nabi pun fa akhadhahuma, maka Nabi pun ambil 2 biji batu wa alqa, dan dia baling tai tu. Jadi kata apa yang saya nak tu? Fa innahu rijs. Itini bi akhar, bawa aku dengan batu yang lain. Hadis ni hadis yang jelas dalam masalah bahawa tai itu najis. Lihat ni Allah Ta'ala kata apa? Sini ar-rijs, Allah Ta'ala kata apa? Azab. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Kadzalika yaj'alullahu rijsa. Begitulah Allah Ta'ala jadikan azab ke atas orang yang tidak beriman. Maksudnya apa? Apa azab yang Allah Ta'ala turun sebut dalam ayat ni? Adakah azab dia kena seksa dengan kena api ke? Tak. Adakah azab dia kena gunung berapi? Tak. Adakah azab dia kena gempa bumi? Tidak. Adakah azab dia diserang oleh musuh? Tidak. Apa azab dalam ayat ni? Apa azab kepada orang yang tidak beriman dalam ayat ni? Allah Ta'ala jadikan dada dia sempit. Allah musta'an. Kalau kita sebut lagi dengan sahabat kita sebab ahli bid'ah ni Allah Ta'ala jadikan azab kepada dia sebelum azab akhirat, iaitu azab dia ditenggelam dalam kebid'ahannya, dan seronok pula dalam bid'ah dia, dalam kesesatan. Allah Ta'ala jadikan dada dia sempit dengan sunnah, sempit dengan Sahih Bukhari, sempit. Satu masjid dekat KL ni, jangan sebut masjid apa, dia nak baca Sahih Bukhari, tak suka. Apa baca Sahih Bukhari ni? Sempit dada dia bila dengar Sahih Bukhari. Allahul musta'an. Tak baca ayat ni, kadzalika yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Dia pasal tauhid, sempit, marah dia. Kadzalika yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Bahaya tuan-tuan. Kalau kita dengar benda baik, dada kita sempit, itu bahaya. Hukuman Allah Ta'ala ke atas kita. Allahu musta'an. Itu salaf dahulu, bila dia tak berzikir pagi, dia cela diri. Tak qiyamul lail, dia cela diri. Tak boleh bangun qiyamul lail, dia cela diri dia. Adakah itu hukuman Allah Ta'ala? Rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Allahul musta'an. Betullah ahli sunnah sentiasa memberi perhatian tentang ziyadatul iman wa nuqsan. Ini bab yang kita nak. Jadi bila kita ahli sunnah, bila pandang bab ni, jangan pandang bab ahli bid'ah saja, tak. Pandang juga masalah tadi, iaitu ahli sunnah sentiasa memerhatikan hatinya, dadanya, apakah bertambah atau berkurang. Kata Syekh kami dahulu, salaf dahulu, dia tak seronok kalau iman dia berkurang walau satu senggat sekalipun. Senggat tahu kan? Kalau kita tengok dalam botol yang boleh ada ukuran tu, satu senggat tu satu. Kamu senggat tak? Bukan sengat, senggat. Allah, senggat. Jadi buat bela pula botol ini dalam makmal kan? 1 liter, 0.5 liter. Ini senggat, apa ni senggat?
Betul tak? Betul ya? All science. Kan? Oh, dia saya komputer, bukan kimia. Bab ziyadatul iman wa nuqsani. Ini dalil bahawa ucapan ziyadatul iman wa nuqsani dah ada zaman salaf. Zaman Imam Bukhari dah ada dah kataan ziyadatul iman wa nuqsani. Baik. Wa qaulillahi ta'ala wa zidnahum huda wa yazdada alladhina amanu imana wa qala al-yawma akmaltu lakum dinakum fa idza taraka shay'an min al-kalamali fa huwa naqis. Ini tengok cantik Imam Bukhari. Allah Ta'ala kata apa? Wa qaulillahi ta'ala wa zidnahum huda, kami tambahkan pada mereka hidayah. Hidayah petunjuk. Makin tambah hidayah, makin tambah amal, makin tambah amal, makin tambah iman. Kita sebut tadi. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan bertambahlah iman kepada orang yang telah beriman. Betul tak? Dan bertambahlah iman kepada orang yang telah beriman. Ini Imam Ibn Katsir kata, bukankah ini tahsilul al-hasil? Ingat lagi tak? Dan ini tahsilul hasil, tahsilul mahsul, iaitu bertambah. Adakah bila kita minta iman daripada Allah Ta'ala, tambah iman, minta iman, adakah maksud nak minta benda yang dah ada? Tak. Sekali lagi, kita ada iman yang umum. Dapat masuk Islam, iman yang umum. Kalau kita ada iman yang khusus, iman yang khusus tu tadilah cabang-cabang iman. Jadi bila kita minta wa yazdadal ladzina amanu imana, makin tambah iman dia. Walladzina ihtadaw zadahum imanan wa atahum taqwahum. Allah Ta'ala dalam surah Ahqaf. Allah Ta'ala sebut surah Ahqaf berkenaan dengan perangai orang munafik bila pergi kuliah. Oh, dengar ni, perangai orang munafik bila pergi kuliah. Kita semua alhamdulillah orang sunat pergi kuliah. Jom kita buka ayat tu, tengok macam mana perangai orang munafik pergi kuliah. Okey, orang munafik pergi je lah. Tengok sini. Buka surah Muhammad. Buka surat 508. Surah Muhammad, surah nombor 47. Muka surat 508 ayat 16. Ayat 16. Tengok ni tuan, kita belajar bezakan diri kita dengan orang munafik. Belajar macam mana? Allahu Akbar. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Jumpa tak ayat tu? Kita biar semua buka. Semua yang pergi kuliah dengar ni. Semua sahabat-sahabat ikhwas sekalian, nasihat berdian dan juga ikhwas sekalian. Nampak ni Allah Ta'ala kata apa? Wa minhum man yastami'u ilaik, dan di antara mereka yang hadir di majlismu wahai Muhammad ialah orang-orang munafik yang mendengar kuliah kamu. Jangan ingat orang sunnah je pergi kuliah, orang munafik pun pergi kuliah juga, ahli bid'ah pun pergi kuliah juga. Tapi apa terjemahan kata? Mendengarnya dengan sambil lewa. Tak nak datang bukan nak dapat hidayah, datang bukan niat nak betulkan diri, datang nak bantah. Ini masalah ahli bid'ah. Dan masalah kita juga ahli sunnah, kalau datang mengaji tak serius, tak nak ambil hidayah, datang mengaji sekadar lah, datang kawan-kawan boleh minum teh tarik, lepas tu boleh lepak-lepak. Niat baguslah, betul, tak masalah. Nabi kata humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Kan, dengar hadis tu. Hadis yang sangat bagus. Hadis Sahih Bukhari dalam Kitabul Ilm. Nabi kata man awallahu ilaih, siapa dah dengar kuliah je, datang ke depan, maka Allah Ta'ala juga akan datang ke depan dia, akan hadirkan dia ke depan Allah Ta'ala akhirat nanti. Wa man istahya, siapa malu-malu nak duduk belakang, istahyallahu minhu, Allah Ta'ala malu pada dia akhirat nanti. Wa man a'radallahu an, siapa yang berpaling, Allah Ta'ala akan berpaling daripada dia. Maksud tak nak ambil ilmu, berpaling-paling pada dia. Kata, ya Rasulullah, adalah majlis tu orang yang duduk ujung-ujung, bukan nak dengar pun. Entah dia tunggu anak dia habis kelas ke, atau dia tunggu nak hantar makanan ke, atau nak tunggu jamuan lepas kuliah ke. Dia bukan nak dengar kuliah pun.
Apakah statusnya ni ya Rasulullah? Nabi kata, humul qaum, itulah satu kaum, la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang duduk dia tidak akan celaka, dia tidak akan sengsara. Maksudnya dia pun beruntung juga, walaupun duduk ujung-ujung pun beruntung juga. Kan? Anak-anak kita duduk main-main tepi-tepi ni apa semua. Ya humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Tapi itu lain, itu memang sebab dia tak ada sifat nifaq. Yang ni memang dia dengar, bukan tujuan dia untuk dapat ilmu. Nak dengar syubhat je banyak. Lepas tu akhirnya tak dapat hidayah. Allah kata apa? Wa minhum man yastami'u ilaik. Dengar, yastami'u. Kalau tahu belajar bahasa Arab, istama'a yastami'u maksudnya apa? Memberikan pendengaran, listen, bukan hear. Kalau hear tu sambil-sambil dia pergi sapu kat luar, dia dengar kuliah dia luar, itu hear. Listen ni maksudnya apa? Dia memberikan pendengaran dia. Istama'a lain dengan sami'a. Istama'a wazan ifta'ala. Wazan ifta'ala ni maksudnya dia buat dengan sengaja. Tapi dia nak hidayah tak? Tak. Hatta idza kharaju min indik. Bila dia keluar daripada kuliah kamu, dia buat-buat. Qalu lil ladzina utul ilma, dia akan bercakap, dia akan tanya kepada sahabat-sahabat yang diberi ilmu, madza qala anifa? Apa benda yang Allah Taala cakap? Apa yang Rasul cakap tadi ya? Tak faham, tak faham. Dia tanya soalan tu untuk menimbulkan syubhat. Ini bahaya. Sama juga dengan hadis nak menimbulkan syubhat. Lepas tu kata Al-A'mash Sulaiman bin Mihran, meninggal tahun 154 Hijriah, ulama tabi'in, ulama tabi'in tabaqah yang kelima. Dia kata apa? Dia kata man talabal hadith kama jaa fahuwa min ahli sunnah. Siapa yang belajar hadis dan menerimanya sebagaimana dia datang, maka dia ahli sunnah. Siapa yang belajar hadis tapi untuk menguatkan pendapat dia, nampak tak? Maka dia sahibu bid'ah. Maksudnya, bid'ah belajar hadis tak? Belajar sanad pun ada ahli bid'ah. Apa tak ada pula sanad? Kan? Ada sanad. Betul? Sanad Quran ada, sanad hadis Bukhari ada. Berbangga buatlah majlis sanad, panggil puluh-puluh orang dari seluruh dunia datang bagi sanad. Tapi ala bid'ah. Sebab belajar hadis untuk menguatkan, liyuqawwi bihi ra'yahu, kata Al-Amash tadi, untuk menguatkan pendapat dia, bahawa sahibu bid'ah. Waktu ahli sunnah ni istadalla, berdalil, kemudian meletakkan kaedah. Adapun bid'ah, dia letak kaedah, baru dia cari dalil. Nah, itu beza ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah buat kaedah tu. Kaedah dia Allah tak letak bertempat. Kena carilah dia korek dalil, dia paksakan dalil tu untuk nak ikut dia punya selera dia. Maksudnya jangan kita buat perangai tu. Boleh ikhtilat. Ikhtilat boleh. Kena bawa cari dalil ikhtilat. Tu yang cari, jumpa ayat pelik-pelik tu. Apa dalil ikhtilat? Dia kata dalam Quran Allah Ta'ala kata, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu lelaki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban, kami jadikan kamu ni ada berpuak-puak, berkabilah-kabilah. Li ta'arafu, untuk saling kamu berkenalan. Maksudnya boleh lelaki perempuan berkenalan. Allah musta'an. Power tak dalil tu? Power dalil tu. Kan? Baru je sekali semua. Kan? Masya Allah, Allah musta'an. Jadi ahli sunnah berdalil. Lepas tu ayat ni, wa yazdada alladhina amanu imana. Bila Allah Ta'ala kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kita semua tahu ayat ni. Ahli sunnah mesti hafal lah ayat ni, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Macam mana kita tak hafal ayat ni? Orang Yahudi pun hafal ayat ni. Ayat ni maksudnya apa? Hari ini aku telah sempurnakan bagimu agama kamu.
Dan hari ini juga aku dah sempurnakan ke atas kamu nikmat aku, dan aku telah redha Islam tu agama bagi kamu. Apa kata Yahudi? Apa kata Yahudi? Dia jumpa Umar Al-Khattab. Wahai Umar Al-Khattab, wahai Umar, ada satu ayat yang turun pada korang ni. Kalau ayat turun pada kami, nescaya kami akan jadikan hari itu hari raya kami. Umar kata, apa ayat tu? Al-yawma akmaltu lakum. Yahudi tak hafal ayat tu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Umar kata, aku tahu ayat tu. Memang ayat tu turun pada hari raya kami pun. Dia turun pada hari Arafah. Hari Arafah ke hari 10? Hari Arafah. Atau hari ke-10, hari raya haji. Hari Hajjatul Wada'. Pada hari Arafah ayat tu turun. Dan memang kami jadikan hari Arafah hari terbesar Islam. Kan? Al-Hajju Arafah. Haji itu hari Arafah. Maksud ayat ni ayat yang hebat dalam Islam. Maksud orang Islam, orang sunnah kena hafal lah. Dia balik kampung, dia cerita ke atuk dia, nenek dia, saudara mara dia, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini dah sempurna dah agama. Apa kata Imam Al-Bukhari? Fa idza taraka syai'an minal kamal. Bila dah sempurna, kalau kamu tinggalkan dia kurang tak? Sebab dalil khusus daripada Quran dengan hadis yang kata iman berkurang tak ada. Suka cerita dimaklumkan, tidak ada dalil yang khusus sebut iman tu berkurang. Al-Quran tu hadis tak ada. Cuma para ulama dia istinbat. Dia kata apa? Kalau benda tu boleh bertambah, kalau dia tak buat, maka dia boleh berkurang. Itu je dengan ayat ni, al-yawma akmaltu lakum. Sebab tu kita jangan terkecoh. Bahasa Indonesia pula terkecoh. Macam buku Indonesia. Jadi kelang kabut bila ada setengah orang kata, ada sebahagian salaf mengatakan iman itu hanya bertambah, tidak berkurang. Saya kata itu bukan masalah iman, bukan khilaf masalah iman tak berkurang. Masalahnya ialah sebahagian ulama salaf dia tak berani nak cakap berkurang. Sebab apa? Sebab tak ada dalil. Jadi mereka tawakuf. Bukan maksudnya bagi orang iman tak boleh berkurang dengan kemaksiatan. Dari segi praktiknya dia buat. Ibn Syihab Az-Zuhri dia tawakuf. Bukan maksudnya dia tahu maksudnya iman tak berkurang. Iman berkurang. Cuma nak cakap tu dia tak berani. Jadi kecoh kita tu. Lepas tu kita ni kadang jangan muntahkan semua kitab. Kita kena baca kitab tu dengan panduan salaf, dengan masyaikh kena baca kitab tu. Lepas tu kadang-kadang setengah orang ni baru tahu bahasa Arab sikit, grammar pun tak pernah betul, pernah baca kitab salah, tak talaqi. Lepas tu keluar kalau fatwa-fatwa pelik. Ataupun talaqi hanya dengan ulama-ulama Asy'ariyah atau seumpama dengannya. Baca ulama salafnya, dengar Syekh Ibn Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan. Jangan sombong, Syekh Shalih Al-Fauzan tak pandai usul fiqh. Kalau Fauzan PhD syariah tu bang. Kalau Syekh Fauzan tak pandai usul fiqh, kau pandai apa? Pandai borak. Pandai scam orang. Kan? Jadi Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Kita baca hadis. Qala Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, qala hadatsana Muslim bin Ibrahim, qala hadatsana Hisham kat sini ialah Hisham bin Urwah bin Zubair. Qala hadatsana Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, tabi'in. Qatadah ni alim Dia menghafal Al-Quran seluruhnya macam surah Al-Fatihah. Kata ulama salaf, Qatadah bila baca Quran tidak gugur daripadanya walaupun satu huruf. Hanya kalau baca Quran 30 juzuk, satu huruf pun tak salah. Dan kata Qatadah disebut, Qatadah ni Abu Aisyah. Dia punya suka ke Aisyah radhiyallahu anha sebagai guru dia. Sebab tu dia dapat gelaran Abu Aisyah. Aisyah kata, engkau ni macam anak angkat aku. Qatadah binti Amas. Dia hafal hadis. Dia kata aku menghafal sekian banyak hadis, sekian ribu-ribu hadis dekat dia hafal. Dia kata seperti aku menghafal surah Al-Fatihah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qatadah binti Amas As-Sadusi. Hisham bin Urwah bin Zubair.
bin Al-Awwam, cucunya sahabat Nabi Zubair Al-Awwam, Hisham bin Urwah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maklum sahabat Nabi yang hebatlah, khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi yang keberapa paling banyak hafal hadis? Yang ketiga. Kan? Yang ketiga, betul tak? Tengok balik nota jila tu. Syekh Safwan. Yang pertama Abu Hurairah. Ya. Wal mukthiruna min riwayatil khabar min as-sahabatil akarimil ghurar. Abu Hurairah yalihi ibni Umar fa Anas wa zawjatun hadil abar. Kan? Ibnu Abbas yalihi Jabiru wa Abu Sa'id al-Khudri wa huwa al-akhiru. Disebut dalam, dia kata para sahabat yang banyak riwayatkan hadis itu ada 6 minas sahabatil akarimil ghurar, daripada sahabat-sahabat yang mulia. Abu Hurairah yalihi ibni Umar, Abu Hurairah kemudian Ibnu Umar, wa Anas wa zawjatul hadil abar, Anas kemudiannya Aisyah radhiyallahu anha, Ibnu Abbas yalihi Jabiru, Ibnu Abbas kemudian Jabir bin Abdullah Al-Ansari, wa Abu Sa'id Al-Khudri wa huwa akhiru, dan akhir sekali Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi Anas Malik hafal hadis banyak. Kenapa Anas hafal hadis banyak? Kenapa Anas hafal hadis banyak? Sebab dia tak pernah pisah dengan Nabi SAW, khadam dia dengan Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah lagi hebat lah. Sebab tu kalau kita baca hadis bab tandas, bab wudu, banyak hadis Anas. Aku bawa air, aku bawa air. Cerita pasal aku bawa air untuk Nabi ni yang makruf daripada Anas radhiyallahu anhu. Dan Anas kita tahu kisah dia kan, macam mana dia nak mengaji berkenaan dengan kan ibu dia Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adik-beradik dengan Maimunah. Kan? Bukan. Muslim adik-beradik dengan, saya tak ingat lah. Jadi mak dia hadiahkan dia untuk dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas, barakallahu fiik. Masa Nabi sampai ke Madinah umur dia berapa tahun? 10 tahun. Dan jadi khadam Nabi. Akhirnya dia ni umurnya panjang. Satu hari Nabi doakan untuk keluarganya. Maka kebetulan masa tu Ummu Sulaim ada, ya Rasulullah, kamu doakan kebaikan untuk keluargamu. Maka Anas ada kat sebelah, Anas khadam Nabi, doakanlah untuk dia sekali ya Rasulullah. Maka Nabi kata, ya Allah, panjangkanlah umurnya, murahkanlah rezeki dia. Memang Anas ni umur dia hampir 100. Anak cucu dia ketika dia meninggal ada 100 orang. Dan ladang kurmanya berbuah 2 kali. Ladang kurma buah sekali setahun je. Dia berbuah 2 kali. Wallahu a'lam macam mana boleh buah 2 kali. Kalau ada musim sejuk apa semua kan. Itu dia, bisnes dia maju berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Jadi macam tu juga kita ni tanam pada anak kita, biar jadi khadam Quran dengan hadis dulu. Biar kita susah sekarang jadi khadam Quran dengan hadis. Allah Ta'ala akan gantikan macam Anas. Allah Ta'ala gantikan macam Abu Hurairah. Miskin masa mengaji hadis. Lepas habis mengaji, Nabi wafat. Kaya lepas tu. Memanglah kita bukan nak kaya, kita bukan nak anak kita belajar sebab nak kaya, tapi ingat Allah Ta'ala tak akan persiakan. Semua kena ikhlas, kena betul-betul sungguh-sungguh. Allah Ta'ala tak akan rugikan kita lah mengaji hadis ni. Sebab berapa ramai anak-anak yang hafal hadis. Semua sebut. Sebutkan sekolah mana yang betul-betul hafal hadis Nabi SAW. Atas sekolah sunnah pun dah tak hafal hadis dah. Macam mana nak sibuk SPM. Betul tak? Belajar fizik, kimia, bio, apa semua, geografi. Belajarlah angin barat, angin timur, equinox utara, equinox selatan. Bukan pakai sangat pun. Macam dulu hafal equinox dari masa sekolah dulu. Bukan kita nak belajar, tapi nak kata kita dulu beria belajar masa tu. Equinox utara, equinox selatan, hemisfera utara, hemisfera selatan. Bila musim sejuk dekat Australia, dia musim panas dekat sini, apa semua, angin tiup macam ni, apa semua. Geografi, channel 3. Negeri mana yang banyak nenas, pekan nenas. Enggak, hafal dulu, hafal.
Negeri mana yang paling banyak orang? Negeri mana yang paling banyak taburan hujan? Mana? Taiping, Perak. Negeri mana yang paling kering? Jelebu, Negeri Sembilan. Bukan pakai sangat pun nak bertemu Allah Ta'ala. Ya Allah, negeri paling panas sekali Jelebu. Ya Allah. Allah Ustaz, itu baca pun dia boleh dapat lah. Betul tak? Dah hafal hadis. Kata ulama salaf, tidak ada benda yang paling memberi kesan atas jiwa anak itu melainkan kita suruh dia hafal hadis. Kata sebagian salaf, kata kami mentalkinkan anak-anak kami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya kami talkinkan Al-Quran. Kan? Jadi Anas waktu dia hafal hadis banyak masa umur dia kecil. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah, akan keluar dari dalam neraka orang yang ucapkan la ilaha illallah. Ini bantah siapa ni? Khawarij. Khawarij nanti siapa buat dosa je kafir. Ni keluar ni. Lalu mereka berdalilkan dengan ayat Quran, yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha wa lahum adzabun muqim, surah Ali Imran. Iaitu mereka itu mau keluar dari dalam neraka dan mereka tak boleh keluar dari dalamnya, dan bagi mereka azab yang kekal dalamnya. Nampak Khawarij kata ini tak boleh keluar dari dalam neraka. Jadi ayat tu orang musyrikin, bukan orang Islam. Wahai orang Khawarij sekalian, nampak tak? Bila baca Quran tak ikut tafsiran salaf. Janganlah mengada nak pergi kelas tafsir bukan Ustaz Salafi. Ustaz Salafi pergi tafsir kelas Ustaz Salafi. Kita Ustaz Uzair yang bagus-bagus semua, kan? Dr. Basit tak subuh pada tafsir Quran, kan? Dengar tafsir Al-Salaf. Ustaz, tapi tak syok Ustaz, tafsir yang ni best. Noman Ali Khan best tafsiran dia. Masuk syubhat dalam tu semua. Masuk sampah-sampah, rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Masuk sampah, rosak hati, rosak iman. Tak nak baca kitab tauhid. Larikan diri pada baca kitab tauhid. Sebab alasannya Al-Quran tak ada perkataan tauhid. Isyadah. Kita jangan terpedaya tuan-tuan dengan seronoknya dengar kuliah ahli bid'ah. Memang tak jadikan ahli bid'ah tu yang pandai bercakap. Lepas tu nama dia Ahlul Kalam. Sebab memang dia pandai cakap. Betul tak? Kalau tak pandai cakap, tak namakan dia Ahlul Kalam, kan? Sebab dia pandai cakap lah, dia nama dia Ahlul Kalam. Dan hadis berkenaan ini sangat banyak, takut lari tajuk. Jadi yakhruju minan nar, akan keluar dari dalam neraka man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair, dalam hatinya ada sebesar iman sebesar biji barli. Tuan-tuan semua tahu biji barli, biasa minum air barli kat kedai mamak. Biji barli. Okey. Apa dia dah kembang kan? Kalau belum kembang lagi kecil lah. Ini bukan bagi hint ini sebut dia. Bukan bagi hint. Kemudian Nabi kata akan keluar dari dah habis dah. Dan akan keluar dari dalam neraka. Macam mana dia keluar ni? Dia keluar ni kerana syafaat Nabi Muhammad SAW lah. Semua tahu hadis syafaat yang Nabi akan sujud, dan sujud bila Nabi akan bangun, Nabi kata keluarkanlah ya Allah dari dalam neraka sekian-sekian dengan syafaatku. Maka Nabi kata, kalau Allah Ta'ala kata keluarkanlah, fayuhaddu li haddan, kata Nabi SAW, fayuhaddu li haddan. Maksudnya bukan Nabi punya aku boleh bagi syafaat macam ni, bukan. Bahasa Arab disebut fayuhaddu li haddan, ditetapkan bilangannya. Jadi yang tentukan siapa? Allah juga tentukan siapa dah masuk dalam senarai menerima syafaat tu. Jadi first round sekali. Lalu Nabi sujud lagi. Itu dia kata keluarkan dalam neraka waznu, apa dia kata boleh? Ifqala waznu burrah. Burrah tu biji gandum. Kita semua tahu letak biji gandum dengan biji barli, mana lagi besar? Barli lagi besar daripada biji gandum. Semua tahu. Kemudian Nabi akan sujud lagi.
Dan Nabi akan sujud dan minta lagi. Minta lagi apa? Syafaat. Kan? Lalu Allah Ta'ala kata, keluarkan dalam neraka orang yang iman dia sebesar zarrah. Zarrah ni pakai atom, tuan-tuan. Nabi tak pakai istilah atom zaman tu. Jangan terjemahkan zarrah dengan atom. Zarrah ni apa? Semut hitam yang paling kecil. Tuan-tuan pernah tengok tak? Kadang-kadang ada semut hitam halus kecil je tu. Kan? Halus betul. Itu kita panggil zarrah. Rasakan hadis Nabi SAW, Nabi kata la'anallahul musawwirin, la'ana Allah lah orang yang membuat patung-patung ataupun orang yang buat lukisan-lukisan binatang. Falyahluqu dhubaban walyakhluqu dharratan. Hendaklah dia ciptalah lalat yang dilukis tu dekat akhirat nanti. Ciptalah semut yang dia lukis tu, yang dia buat patung tu. Walyakhluqu sya'ira, lukiskanlah binatang-binatang tadi yang disebut tadi. Na'am, barakallahu fiik. Jadi zarrah maksudnya apa? Semut yang paling kecil. Dan lepas tu ada lagi tak? Lepas tu Nabi dah minta lagi. Maka Allah Ta'ala kata, ini bukan urusan engkau wahai Muhammad. Maka ada pula lepas tu yang keluar dari dalam neraka yang bukan kerana syafaat Nabi Muhammad SAW, semata-mata kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dalam hadis Sahih Muslim tu disebut, ya Allah, keluarkan dari neraka lagi, ya Allah. Allah Ta'ala kata, itu bukan urusan kamu lagi wahai Muhammad, itu urusan aku. Jadi orang yang keluar dari dalam neraka ni, apa nama dia orang? Grup yang masuk neraka dulu baru masuk syurga, apa nama dia orang? Kita belanja, dia tarik 2 cawan. Bukan sawan, 2 cawan. Tak ingat? Ustaz Mili tak jawab lah, Ustaz Mili. Silap lah, kecuali Ustaz Mili. Ustaz, jadi sahih. Al-Jahannamiyun. Itu dalam hadis Sahih Muslim. Daripada hadis kisah seorang tabi'i, nama dia Yazid Al-Faqir. Nama dia Yazid Al-Faqir. Yazid Al-Faqir dia asalnya Khawarij. Dia datang umrah. Dia pergi umrah, kemudian dia pergi duduk masuk masjid, dia tengok Anas bin Malik tengah mengajar. Maksud Anas bin Malik dah tua. Dia Anas bin Malik atau orang lain lah, sahabat lain lah. Lalu sahabat tadi menyebut Al-Jahannamiyun wa zakara Al-Jahannamiyin. Maka disebut dalam majlis tu membaca Jahannamiyin. Lalu kata Yazid Al-Faqir, apa orang tua ni merepek ni? Mana boleh orang keluar dari dalam neraka? Hadis ni betul ke tak betul ni? Lalu ada sebagian tabi'in lain dia kata, wahai Yazid, apakah kau menyangka orang yang telah memberikan jiwanya sepenuhnya untuk Rasulullah SAW, yang hilang ahli keluarga dia, yang hilang nyawa dia, yang bagi hilang nyawa, yang bagi segala nyawa dia, hilang harta dia, tinggalkan keluarganya, hijrah apa semua, kamu sangka mereka ni akan menipu ke atas Nabi SAW? Berbaloi ke orang yang akan nak tipu dengan Nabi atas Nabi SAW? Yazid Al-Faqir ni terfikir balik, betul juga tu. Takkanlah aku ni yang tak berjuang untuk Nabi rasa aku lagi betul daripada orang tadi yang berjuang untuk Nabi, bagi jiwa raga dia untuk Nabi SAW. Akhirnya Yazid Al-Faqir ni taubat daripada Khawarij dia, jadi ahli sunnah, riwayatkan hadis tersebut. Nama dia Yazid Al-Faqir. Nampak tak kesan mengajar hadis? Ya, Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala ditukar negeri yang ahad asalnya negeri Syiah jadi negeri sunnah dengan mengajar hadis. Dia bukan cerita bantai Syiah, bukan buat kuliah bantai Syiah 24 jam, tak, ajar hadis dulu. Dalam hadis tu ada sunnah, dalam hadis tu ada manhaj, dalam hadis ada
Akidah, ada tauhid, ada adab, ada akhlak, ada manhaj, semua ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga tafsir. Untuk ihtimam, memberi perhatian kepada pengajian hadis. Jadi sebab apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tidak ada majlis yang paling menyakitkan hati ahli bid'ah daripada majlis pengajian hadis. Sebarkan hadis. Tidaklah tersebarnya satu sunnah melainkan akan matinya satu bid'ah, dan tidaklah dimatikan satu sunnah melainkan akan hidup satu bid'ah. Abu Abdillah Imam Al-Bukhari berkata, Aban tabi'i berkata, Qatadah menyampaikan kepada kami bahawa Anas radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kami Nabi SAW min iman, gantikan min khair. Nampak tak maksudnya? Tidak ada dalam hati mereka sebesar zarah iman. Apa pengajaran hadis ni? Tuan-tuan keluarkan. Setiap satu orang keluarkan satu pengajaran hadis, faedah. Nombor satu. Faedah hadis nombor satu. Boleh? Muslim, orang yang mentauhidkan Allah tidak kekal dalam neraka. Ahsan. Yang kedua, banyak ni, paling kurang 5 pengajaran. Allah Ta'ala menentukan siapa dapat syafaat. Ahsan. Lagi, iman berbeza, nampak tak? Ini paling penting sekali. Ada besar, kecil, besar. Lagi yang keempat, iman berbeza dari bahawa bertambah dan berkurang. Lagi, yang mudah-mudah lah, ambil mudah-mudah. Isbatnya neraka. Macam tu, menetapkan adanya neraka. Lagi, apa dia? Akan kelebihan kalimah la ilaha illallah. Mengeluarkan dari kelebihan la ilaha illallah. Itu kelebihan kalimah la ilaha illallah. Ni kita boleh ceramah kat orang. Kalimah la ilaha illallah ni kita kena belajar, kena faham. Bukan bisa ucap la ilaha illallah ni kelebihan dia, dikeluarkan dari neraka walaupun iman dia sebesar zarah sekalipun. Lagi? Ada 2-3 lagi. Syafaat Nabi Muhammad SAW, isbat syafaat Nabi. Lagi, Masya Allah, tabarakallah. Ini ahli sunnah salafi. Macam mana anda boleh keluarkan, tak boleh tinggalkan amal walaupun sedikit? Ahsan tu, maksudnya dia ada amal tak? Di hadis ni juga sebenarnya bantahan kepada Murji'ah. Sebab Nabi tak kata tak ada langsung amal walaupun iman dia sebesar zarah. Maksudnya dia ada tak amal? Ada amal. Jadi hadis ni bantahan kepada Murji'ah. Maksudnya kena ada juga amal walaupun sikit untuk validkan dia punya iman. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Lagi, Lagi ada masalah penting dalam masalah hari kiamat. Cuba fokus pada perkataan waznu. Apa maksud waznu? Timbangan. Maksudnya iman nanti akhirat nanti dia amal tu ditimbang. Jadi isbat timbangan amal di akhirat. Yalah, ulama akhirat apa yang timbang? Amal timbang ke? Pahala timbang ke? Orang yang ditimbang? Mana satu? Ustaz Mili tak jawab. Aku cari Ustaz Mili. Orang lain boleh amal. Dalil hadis ni lah. Lain pahala tak ada dalil. Jawapan dia tiga-tiga ditimbang. Jawapan dia sabit dalam dalil. Yang ditimbang tu
Tiga-tiga sekali. Timbang amal hadis ini. Kan? Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin, kan? Adapun pahala ada tak? Ada juga. Yang hadis berkenaan dengan muflis tu. Kan? Hadis muflis. Itu juga dengan Nabi kata la ilaha illallah subhanallah tamla'ul mizan. Ucapan subhanallah itu pahala dia. Ya, itu juga dengan berkenaan dengan pahala, berkenaan dengan pahala la ilaha illallah. Siapa ucap la ilaha illallah timbang pula dengan lain. La ilaha illallah lagi berat. Orang pun ada juga dalilnya. Nanti dibawakan hari kiamat berkenaan dengan orang kafir yang badan mereka sebesar gunung Uhud, tetapi bila ditimbang tidaklah berat mereka, melainkan hanyalah semesti seekor nyamuk. Begitu juga dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kamu ketawakan betisnya Ibnu Mas'ud, kan? Kalau ditimbang di akhirat kelak lebih berat daripada bukit gunung Uhud. Maksudnya badan pun ditimbang. Jadi jangan kurus sangat kat dunia, nanti akhirat berat. Tak kan? Tak ada kena mana. Itu amal akhirat. Itu beratnya ialah berat amal. Baik. Wallahu ta'ala alam bissawab.